Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke atas FB Live saya, program saya yang terbaru ini berjudul Jom Sembang Kerja Pilot. Sedikit pengenalan kenapa saya buat FB Live ini. Okey, saya memang bertugas alhamdulillah sebagai seorang juruterbang dengan Malaysia Airlines dan sudah 30 tahun bersama Malaysia Airlines. Walaupun saya ini bekerjaya sebagai seorang juruterbang, tapi boleh dikatakan aktiviti saya yang utama ataupun yang saya banyak menyibukkan diri saya ialah dalam aktiviti menulis buku-buku agama dan juga memberi kuliah-kuliah agama. Jadi saya ada laman web saya sendiri, hafizfirdaus.com, di mana buku-buku saya boleh dibaca secara e-book ataupun download secara PDF. Saya juga ada channel YouTube saya, Hafiz Firdaus bin Abdullah, di mana di sana saya muatkan kuliah-kuliah saya. Ya, jadi apa nak kata, akhir-akhir ni ada banyak masa lapang, jadi saya pun makin banyak memperbanyakkan kuliah-kuliah saya. Dan ada sahabat juga yang bagi cadangan, kenapa tak buat kuliah ataupun video ke FB Live ke tentang kerjaya sebagai juruterbang, sebagai kerja pilot. Saya pada mulanya macam kurang minat. Mungkin sebab dah 30 tahun kerja pilot ni, bagi saya kerja pilot ni biasa je kot, tak tahu apa nak cerita. Tapi baru-baru ini, beberapa minggu lepas bila keputusan SPM keluar, ada yang bertanya kepada saya, ada yang menghubungi saya dan tanya tentang macam mana nak join kerjaya pilot ni. Macam mana nak join, macam mana nak apply. Mula seorang saya jawab. Tapi bila dah beberapa tu macam semua nak kena jawab ni, barulah saya terfikir apa kata saya buat video untuk cerita tentang kerjaya pilot ini. Dan untuk yang siri yang pertama ini, saya nak fokus tentang mereka yang ingin menjadi pilot. Macam mana prosesnya tu? Mereka yang ingin menjadi pilot ya. Pertama sekali, sekarang ini kerjaya pilot dia turbulennya, goncangan anginnya tu banyak. Disebabkan oleh COVID-19, banyak awan gelapnya, banyak kilat petir apa semua tu kan. Jadi penerbangan tu banyak gangguan. Sebagai analogi ya. Jadi pertama sekali kerjaya pilot ni sekarang ni bukanlah sesuatu yang begitu positif outlook kita kata untuk dimohon. Tetapi bagi orang yang bertanya tu, saya cerita kerjaya pilot sekarang ni kurang ni sikit. Dia kata tak apa. Saya apply sekarang, saya grad lebih kurang 2 tahun. By that time 2 tahun COVID-19 pun dah habis. Jadi dia kata dia pun by that time bolehlah jadi pilot dah. Okay. So ada planning tu. Okay, boleh juga tu ada planning ya. Okay, tak apa. Saya cerita secara umum dulu. Secara umum, kalau kita nak jadi pilot, sebelum musim COVID-19 ni. Okay, sebelum musim COVID-19 ni. Kalau nak jadi pilot, pertimbangan yang paling penting yang hendak difikirkan ialah kos yang perlu ditanggung untuk kursus pilot tu, the Cadet Pilot Program. Lebih kurang tahun 2019, tak silap saya, kos untuk mengambil kursus juruterbang ini di Malaysia, ya, ini harga 2019 ya, ialah RM380,000 Malaysia. Lebih kurang RM380,000 Malaysia. Ini kosnya saja. Kalau campur yang lain ke apa ke, mungkin boleh sampai ke 400,000. Jadi ini kos yang sangat tinggi. Ya? Dan setahu saya, maaf kalau silap ke apa ke, tidak ada mana-mana institusi ke apa ke yang nak bagi beasiswa. Jadi sesiapa yang minat untuk Cadet Pilot Program ni, dia kena mohon pinjaman bank. Pinjaman bank sebanyak lebih kurang RM400,000. Jadi ini perkara yang kena difikirkan sebab apakah anda katakan SPM umur 17, keputusan keluar umur anda 18, kemudian anda nak apply loan, katakan loan to approve, pada umur 18 tahun anda sudah ada beban RM400,000 di atas bahu anda. Sudah ada hutang yang begitu besar. Okey, mungkin ada yang kata, yalah tak apa, ada loan, nanti kami study, kemudian ada kerja pilot, kemudian dapat gaji tu bayarlah loan. Itu kita kata perancangan mudah, tapi kena fikir beberapa faktor. Apa kata kalaulah dalam kursus pilot ni lebih kurang 18 hingga 24 bulan.
somewhere halfway you are unable to continue due to some problem ke apa ke, anda terpaksa berhenti. Dan katakan halfway tu jumlah bayaran yang telah dikeluarkan oleh pihak bank kepada Akademi Penerbangan tu sudah pun 200,000 ke 300,000 ke. Jadi anda sekarang gagal dalam kursus juruterbang tersebut dan anda sekarang ni menangguh hutang 200 ataupun 300,000. Jangan negatif, kena positif. Pas kan, lulus. Okey, lulus cemerlang. Okey, lulus cemerlang. Bila dah lulus cemerlang, apakah confirm akan ada kerja? Sebab anda kena fikir, mereka yang masuk belajar 2019 dan lulus katakan 2020, sudah lulus, tak ada kerja. Sebab sekarang ni, mana-mana airline, Malaysia Airlines, Air Asia, Malindo tidak mengambil pilot baru. Tahun 2020 pula, mungkin ada juga yang mohon, ada juga yang masuk dalam program cadet pilot ini, dan mereka pula grad tahun ni ke ujung tahun ni ke awal tahun depan ke apa ke. Mereka pun sedang menunggu kerja. Jadi ada banyak pilot yang sudah lulus yang sedang menunggu peluang pekerjaan dengan 3 airline yang ada di Malaysia sekarang ini. Anda kena fikir yang itu tu. Sementara anda sedang tunggu kerja, bank loan katakan anda sudah lengkapkan kursus tu. Jadi bank pun telah keluarkan semua 400,000. Anda kena bayar, dah kena mula bayar. Kemudian ada interestnya pula. Kalau anda cakap minta dengan bank, saya tak ada kerja, minta tangguh dulu. Okey, dia mungkin tangguh bayaran tapi interest tu jalan. Jadi kena consider dari sudut itu. Ya, sebab dalam bidang aviation ni, dalam bidang penerbangan ni, banyak faktor-faktor yang mengganggu. Banyak faktor-faktor yang menjejaskan, kita kata, perniagaan. The airline business, there's a lot of factors. Sekarang ini diganggu oleh faktor virus. Sebelum ini boleh juga diganggu oleh faktor peperangan. Kita ada perang di Timur Tengah apa semua tu. Ianya ada memberi kesan kepada syarikat-syarikat penerbangan. Kos operasi penerbangan menjadi lagi tinggi, dia kena cut kos apa semua tu. Kemudian adanya harga minyak yang naik turun apa semua ya. Jadi bila sudah lulus pun tak semestinya mudah dapat kerja. Okey. Alright. Katakanlah alhamdulillah anda dapat kerja. Okey, dengan mana-mana syarikat penerbangan katakanlah ya. Kemudian boleh bayar loan. Tapi kena pula orang Melayu. Okay? Bukan resis ni, tapi hakikat. Kalau Melayu, dia first kali dapat duit, benda pertama dia buat ialah dia beli kereta. Bukan kereta main-main, kereta yang canggih sikit lah. Volkswagen Golf GTI ke, BMW 3 Series ke. Itu first kali dia beli. Kalau bangsa lain, khasnya bangsa Cina, first kali dia beli, dia bagi letak down payment rumah. Ataupun dia melabur dalam saham ke apa ke. Tapi kalau Melayu, first kali dia beli kereta. Okey. Kemudian kita bagilah 3 bulan ke, 6 bulan ke. Kereta maintain, tapi rim tukar. Yang besar punya rim. Lepas tu tayar tu halus, nipis saja. Kan? Lepas tu pakai sebulan rim kemek apa semua tu, alamak, tukar rim lain pula. Okey, tukar rim lain, tayar sikit tebal apa semua tu. Duit duk habis bela kereta saja. Jadi loan yang tadi tu macam mana? Duk bayar juga tapi bayar sikit-sikit je. Duit yang lain tu duk guna untuk kereta. Jadi sebab awal-awal sekarang ni memang je senang kata, yalah nanti dah kerja saya bayarlah loan tu. Tapi bila dah kerja, mula belanja untuk itu, belanja untuk ini. Bila dah kerja, mungkin nak kahwin, nak kena keluar duit lagi. Bila dah kerja, mungkin dah kahwin tu, baru terfikir nak beli rumah. Lah, buang duit aku beli kereta tadi. Jadi ada banyak lagi belanja yang perlu dikeluarkan bila sudah kerja nanti. Sehingga loan yang RM400,000 tu benar-benar menjadi satu beban yang membebankan. Ya. Jadi, loan itulah yang kita kata kena diperhatikan. Ya. Kena fikir 400 kali sama ada nak join program cadet pilot ini ataupun tidak. Tentang peluang pekerjaan tu, saya nasihatkan jangan menyertai mana-mana akademi penerbangan sebagai cadet pilot yang persendirian. Sebaliknya, tunggulah apabila adanya iklan untuk cadet pilot program sama ada dengan Malaysia Airlines ataupun Air Asia ataupun Malindo bila mereka nak ambil. Sebab bila sebelum mereka ambil, mereka ada kriteria mereka sendiri. Keputusan SPM macam mana, lazimnya 4 subjek je. Yang dia beli kepentingan ialah English, Fizik dan Modern Maths. Bukan Admaths, Modern Maths. Dan bahasa Melayu, itu standard lah. Okey. Kemudian mereka ada ujian-ujiannya untuk pastikan seseorang itu layak atau tidak jadi pilot, ada interviewnya, ada medical checknya. Bila dah lulus semua itu, barulah
syarikat penerbangan itu akan hantar kandidat tadi tu untuk latihan. Dan syarikat penerbangan sendiri macam ada MOU dengan bank ke apa ke, di mana akan dipermudahkan urusan memohon pinjaman tersebut, kerana syarikat penerbangan yang kata kalau student ni lulus cemerlang, kami akan ambil. So job guaranteed if he success, succeed dengan berjayanya. Jadi jangan apply kerjaya, jangan apply cadet pilot program ni sebagai private student, sebab selepas itu kalau nak apply kerja susah, kerana setiap airline tu sudah ada kriterianya sendiri dan mereka ada cadet pilotnya tersendiri. Okey, jadi mohonlah melalui airline itu. Jadi mereka sendiri yang akan menapis apa mereka nak apa semua tu. Mereka sendiri yang hantar ke sekolah penerbangan yang mereka telah luluskan, dan mereka sendiri akan bantu kita memudahkan kita mendapat pinjaman sebanyak RM400,000 itu ataupun RM380,000. Yang lain-lain tu mungkin sendiri belanja ke apa ke. Jadi inilah kita kata pertimbangan penting, ya, sebelum seseorang itu mahu memohon cadet pilot program, ya. Zaman saya dulu saya SPM tahun 88, keputusan keluar tahun 89, dan saya mohon terus keluar tu saya mohon. Jadi zaman saya dulu saya buat pilot training di Malaysian Flying Academy di Melaka. Dan zaman saya dulu kos dia hanyalah RM94,000. Okey, 94 ke 97, tapi di bawah 100,000. Jadi ketika itu Malaysia Airlines yang sponsor, tak payah ambil bank loan ke apa ke. Bila sudah lulus dan mula kerja, setiap bulan mereka akan potong untuk cover balik kos latihan itu. Jadi zaman saya dulu RM97,000 tak silap saya. Tapi sekarang ni kos barangan telah naik, kos apa tu semua naik, telah pun jadi sehingga ke RM380,000. Jadi airline pun nak sponsor susah. Jadi airline suruh cadet trainee itu mengambil pinjaman daripada bank. Itu sesuatu yang kena difikirkan, ya. Ini dalam suasana biasa tau. Sekarang ni dalam suasana COVID-19, yang saya kata tadi, masa depan sektor penerbangan ni banyak awan gelap, banyak kilatnya, banyak guruhnya, banyak petirnya, banyak angin kuatnya. Jadi perlu dipertimbangkan lebih, nak juga ke tidak. Ya, sebab sekalipun anda rasa anda ambil sekarang, lepas tu anda lulus dalam masa setahun setengah atau 2 tahun lagi, apakah anda pasti COVID-19 ketika itu sudah tidak ada, dan urusan penerbangan ni, perniagaan, the business of the aviation, the business of the airline is back to normal. Kita harap macam tu, tapi ada kemungkinan masih lagi nyawa-nyawa ikan. Sebab sekarang ni pun kita tengok COVID tu naik turun, walaupun ada vaksin, naik turun. Kemudian kita harap tak adalah, ada kemungkinan pula. Sekarang ni 2021, entah tahun 2023 ada pula virus baru yang keluar. Nama dia COVID-23. Katakanlah, harapnya tidaklah kan. Macam mana pula tu? Jadi walaupun anda berminat tentang kerjaya pilot ini, kena pertimbangkan faktor-faktor ini, ya. Kalau sebelum musim COVID ini pun, ianya adalah sesuatu yang kita kata berat, ya, banyak yang perlu dipertimbangkan sebelum memohon untuk menjadi juruterbang, apatah sekarang ini dalam musim COVID ini. Jadi itu yang saya nak cerita tentang bagi mereka yang ingin memohon kerjaya juruterbang ni, ya. Okey. Yang ini program ni sembang dua hala. Kalau sesiapa yang nak tanya soalan, nak bagi pandangan, boleh. Nak tanya soalan tu terhad kepada secara umum, ya. Walaupun saya kerja dengan Malaysia Airlines, saya bukan jurucakap Malaysia Airlines, jadi saya tak boleh cakap apa-apa yang berkaitan dengan syarikat saya. Jadi jangan tanya ada tiket promotion ke, jangan tanya saya beg dulu hilang sebulan tak jumpa ke apa ke, tak. Yang tu saya tak boleh jawab. Okey, saya hanya cerita dalam bidang aviation ini secara umum saja, ya, secara umum saja. Jadi sesiapa nak bertanya tu boleh saja di ruangan komen itu kalau nak tahu apa-apa tentang kerja pilot ni. Kerjaya pilot ini. Kejap saya buka Facebook di dalam laptop saya ni, jadi boleh nampak kalau ada komen, ada soalan di ruangan komen.
Okey. Sementara tu, saya ada satu lagi soalan yang saya dapat. Ada seorang tu tanya juga, dia minat kerja pilot. Okey, bagus. Saya tanya kenapa minat. Dia kata kerja pilot ni senang. Apa pasal senang? Apa nak kata, dia kata apa ni, kan ada autopilot. So tengok autopilot saja. Guna autopilot je, lepas tu relax dalam penerbangan tu, tak payah fikir banyak sangat. Saya kata, ish. Okey, jadi pada peluang ini saya nak cerita sikit tentang autopilot tu macam mana ya. Autopilot ni memang automation yang memudahkan kerja kita sebagai pilot. Ia reduce the workload. Akan tetapi tidaklah sampai pilot itu tak ada kerja langsung. Sebab automation ni, komputer ni, kita tahu bahawa manusia yang kena program. Kita boleh program dia routing sekian begini. Tapi kalau ada perubahan ke, ada variable ke apa ke, komputer tu tak tahu. Kita yang kena buat. Kita yang kena adjust, kita yang kena buat apa semua itu. Jadi apa nak kata, pilot ini masih lagi diperlukan. Pilot ini masih lagi diperlukan. Bukan sekadar itu saja, masih ada 2 orang lagi ya. Kalau nak kata pada satu masa nanti jauh di hadapan, mungkin teknologi sudah canggih sehingga tidak perlukan pilot. Mungkin ya, mungkin ada. Tetapi kita nak kata itu jauh lagi. Okey, jauh lagi di masa hadapan. Semacam sekarang ini US military, mereka menggunakan kapal terbang drone itu ya untuk jarak jauh untuk pergi mengebom negara Islam ke apa ke. Sebab drone tu dia terbang seorang-seorang dia saja. Tapi kalau kita kata airline ini, dia terbang, kita katakan pergi ke international airport. Jadi airport itu sangat sibuk. Dan automation tidak boleh auto saja. Jadi mesti ada pilot intervention yang kontrol ke, yang menguruskan ke apa ke. Jadi kita kata autopilot itu memudahkan kerja. Tapi tak adalah sampai senang sangat kerja tu sehingga tak payah nak buat apa-apa. Jadi kalau awal-awal lagi kita kata perspektif tu, kerja pilot ni senang aku nak apply. Sebab apa? Ada autopilot je. Itu sebenarnya salah itu ya. Sebab di sebalik autopilot tu kita kena tahu bagaimana autopilot itu berfungsi. Dan kalau autopilot tu tidak berfungsi, bagaimana pula kita hendak menguruskan, mengendalikan kapal terbang itu secara manual tanpa autopilot tu. Jadi kita kena tahu kedua-duanya sekali ya. Okey. Soalannya tak nak keluar kat sini ya. Kejap ya. Ni contoh automation lah ni. Canggih-canggih. Tapi apa nak kata, soalannya tidak mahu keluar pula. Tak apa, sekejap ya, saya cuba sekali lagi. Okey, nak tahu kalau lesen penerbangan persendirian berapa kosnya? Yang ini tak tahu. Sebab yang saya bagi harga 380,000 itu ialah kita panggil CPL Commercial Pilot License. Okey, harga untuk mendapat lesen untuk membawa pesawat komersial yang membawa penumpang seperti Boeing 737, Airbus 320 ya. Kalau private kapal terbang yang kecil-kecil tu, yang itu saya tak tahu, boleh bertanya kepada akademi penerbangan berapa harganya. Tapi lazimnya lebih murah. Kalau CPLIR ya, nama lisennya tu CPLIR. Untuk CPL tu maksudnya Commercial Pilot's License with instrument rating. Kalau yang itu harganya lebih mahal ya. 2019 saya tahu harganya RM380,000 Malaysia. Sekarang ni boleh tanya kalau nak tahu harga dia yang terbaru. Apa pandangan tuan tentang senario penerbangan dalam jangka 5 tahun akan datang? Kalau sekadar 5 tahun, saya jangkakan pilot masih lagi diperlukan. Masih lagi diperlukan ya. Mungkin paling-paling pun dikurangkan menjadi seorang saja. Sekarang ni masih lagi 2 orang. Okey, ada kemungkinan dikurangkan jadi seorang, tapi ini hanya jangkaan saya saja.
Okey, macam saya kata tadi, pilot ni masih lagi diperlukan kerana kehadiran pilot tu bukan saja untuk mengurus automation, untuk menguruskan kapal terbang tu, tapi untuk saling kita panggil cross check, saling menyemak satu sama lain kalau ada seorang itu terbuat silap. Kalau kapten itu pun sendiri yang dia tersilap ke, terlepas pandang ke, apa ke. Jadi setakat ni 2, kalau 5 tahun mungkin seorang, mungkin saja ya. Tapi kalau nak kata full automation without pilot ni, kemungkinannya mungkin 10-20 tahun ke. Tapi kita kena fikir apakah orang ramai, para penumpang ada keyakinan untuk menaiki pesawat yang tidak ada pilot langsung. Itu kena tanya juga tu. Kita kena tanya juga apakah syarikat-syarikat insurans mahu melindungi kapal terbang yang tidak ada pilot langsung. Sebagai contohnya ya. Jadi ini sebab saya tahu memang ada usaha-usaha untuk membuat teknologi ke tahap itu. Sekarang ni pun sudah ada sebagaimana kapal terbang drone yang digunakan oleh US military. Tapi kalau kapal terbang passenger, kapal terbang penumpang, tak tahu nak jangka. Tapi 5-10 tahun tu ada kemungkinan ya. Ada kemungkinan itu akan terjadi. Apa pengalaman paling berharga bagi kapten setakat ini? Tak adalah semuanya pengalaman yang berharga. Sebab saya ni memang minat kerja juruterbang. Asalnya dulu pun memang cita-cita nak jadi juruterbang. So alhamdulillah dapat, dan sampai sekarang pun alhamdulillah masih bekerja sebagai juruterbang ya. Jadi memang cita-cita saya, dan setiap kali terbang tu saya happy. Memang I love this job. Kira macam tu ya. Berdasarkan situasi dunia terkini, apa saranan nasihat Tuan kepada juruterbang pengalaman yang sedia ada? Pengalaman yang sedia ada, yang berpengalaman ya. Kalau masih ada kerja dengan syarikat penerbangan anda, alhamdulillah ada. Kalau tidak ada, mungkin cuti tanpa gaji yang sangat lama ke, ataupun kita kata dibuang ke, bersabar sahaja, sebab kita yakin ya COVID ini insya-Allah akan hilang. Bisnes penerbangan ini akan kembali normal, dan syarikat-syarikat penerbangan yang pada satu masa dahulu membuang anda, dia akan mengambil anda semula ya. Jadi sabar saja. Tapi ialah kita ni airline ni, kerja ini sebagai kita punya pendapatan, income, maka kita kenalah ada income yang lain. Kita kena sediakan income yang lain. Kalau Malaysia Airlines, apa maksimum umur untuk join cadet pilot? Tak silap saya 26 tahun. Tak silap saya. Tapi tengok bila iklan keluar, selalunya akan ada umur maksimum di situ. Okey, akan ada. Jadi ini tak silap saya. Apa pengalaman luar biasa kapten di ruang angkasa? Tak adalah, biasa saja. Okey, tapi kalau luar biasa, alhamdulillah lah, ada pemandangan yang indah, pemandangan di langit, pemandangan di bumi, semuanya indah. Kita dapat melihat keindahan ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ada soalan di atas. Kejap. Ini ni teknologi canggih tapi soalan tak keluar. Sekejap ya. Saya cuba refresh balik. Tak keluarlah soalannya. Tak apa, saya cuba cek guna telefon pula. Ini guna laptop. Minta maaf ya, masalah teknikal sikit-sikit ni. Bagaimana kapten kukuh dengan sifat tawakal ketika di udara? Pertama sekali kita kena tahu tugas kita, dan kita usahakan semaksimum mungkin untuk pastikan penerbangan itu selamat. Kemudian barulah kita bertawakal kepada Allah. Sebab tidak cukup bertawakal saja,
tetapi kena ada persiapan. Jadi macam saya sendiri sebelum ada penerbangan, saya akan membuat selalunya kita panggil apa, persiapan minda. Macam saya ni, bila ketika saya tak terbang, saya banyak buat kerja menulis ke apa ke. Tapi katakan esok saya nak terbang. Malam ni saya tulis cukup. Esok pagi saya macam tukar fail dalam kepala saya ni, saya akan mula fikir tentang penerbangan itu, akan membuat persiapan minda. Kita tengok airport mana kita nak pergi, tengok cuacanya bagaimana, tengok cuaca dalam perjalanan macam mana. Yang ini semua boleh dibuat di rumah sebelum bertolak lagi. Katakan flight saya 3 petang, pagi tu saya dah boleh tengok. Sebab teknologi sekarang canggih dan dia punya ramalan tu boleh ada lagi awal. Kalau saya lama tak terbang, saya akan ulang kaji juga prosedur penerbangan yang kita panggil memory item ataupun recall item. Maknanya dalam kerjaya juruterbang ni, bila ada emergency ke apa, kita ada prosedur, ada checklist untuk apa nak buat. Tapi ada beberapa emergency tu yang kita kena respon serta-merta berdasarkan ingatan kita, memory kita. Jadi yang itu saya selalu ulang kaji sendiri-sendiri. Sambil tengah mandi ke apa ke, sambil itu saya ulang kaji. Sambil sedang memandu ke airport ke, itu sebagai contohnya ya. Jadi benda-benda ni, persiapan ni mesti ada. Tidak boleh, dah jadi pilot 30 tahun, tak payah buat semua tu. Kerana bila kita tak jangkakanlah, ketika itulah akan ada suasana yang kecemasan ke apa ke ya. Jadi bila ada persiapan semua ni dan kita pergi membuat pasal penerbangan kita dengan persiapan itu, kita pastikan semua selamat, kemudian kita bertawakal, itu barulah kita sebut sebagai tawakal yang betul insyaAllah ya, selepas kita berusaha semaksimal mungkin. Encik Sazali tanya soalan di atas, soalan tu hilang. Maaf ya, tak keluar. Boleh tanya saya lagi ke? Macam mana Kapten boleh minat dalam bidang penulisan tentang Al-Quran dan Sunnah? Okey. Ini nak kena cerita panjang ke ni? Mungkin saya boleh cerita. Saya ni asalnya KL boy, budak KL. Budak Kuala Lumpur, lahir di Kuala Lumpur, duduk di Kuala Lumpur, sekolah di Kuala Lumpur. Sekolah saya St. John's Institution ya, di Bukit Nanas itu. Sekarang sudah jadi private school kan. Sebelahnya tu ada Menara Kuala Lumpur. Ada St. John's Institution untuk lelaki, untuk perempuan ada Convent Bukit Nanas ya. Mungkin zaman saya dulu dah puas hati dah buat nakal apa semua tu. Nakal ke apa semua tu. Jadi bila dah dewasa sikit, dah dewasa sikit, dah celik sikit ke apa ke, mula nak pandang kehidupan ni dengan lebih serius. Jadi lebih kurang umur pada tahun 94, 95. Kalau 95 tu saya lahir 71. Maknanya umur saya 24, 25 tahun. Saya mula beri perhatian kepada agama. Dulu ada mak ayah saya hantar panggil ustazah hajar di rumah apa semua tu. Adalah semayang 5 waktu ke apa ke. Tapi kita kata cukup-cukup syarat sajalah, minimum betul. Jadi bila tahun lebih kurang 94 95 tu saya mula memberi perhatian kepada agama. Dan bila mengkaji ni, saya dapati yang agama ni akan memberi saya keyakinan bila ada ayat Quran sebagai dalil di sana. Adanya hadis Quran, hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sana. Kalau saya pergi kita kata ceramah di masjid ke apa ke, kalau sekadar ustaz tu mengikut mazhab Syafi'i sekian, mengikut jumhur ulama sekian, saya tak puas hati dengar macam tu. Saya nak tahu apa hujah jumhur tu, apa dalil jumhur tu, apa dalil mazhab Syafi'i tu. Jadi mulai dari situ saya mula memberi penekanan kepada agama yang berdasarkan dalil. Okey, bukannya kita ni menjadi seorang mujtahid yang kita terus tengok dalil ke apa ke, tak. At least sekurang-kurangnya kita dapat baca hadisnya tu, dapat baca ayatnya tu, yang dengan itu kita ni dalam beragama lebih yakin lagi. Lebih yakin lagi ya. Dan bukan sekadar kebiasaan masyarakat kita, tetapi apa yang Allah firmankan dan apa yang Rasulnya sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Jadi mulai dari situ saya mula memberi fokus untuk mendalami lagi ilmu-ilmu Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah sekarang. Jadi itulah secara ringkasnya.
Co-pilot paling best siapa, Kapten? Yang bertanya saya ni okey, Hafiz Ihsan ni co-pilot saya dulu. Okey, sejujurnya mana-mana co-pilot yang membuat kerjanya dengan kemas, dengan profesional, dengan disiplin, mereka itulah yang paling best. Sebab adanya co-pilot seperti itu memudahkan kerjaya saya, memudahkan peranan saya sebagai kapten. Jadi saya boleh manage the flight saja, tak perlu nak kena manage co-pilot itu, ya. Okey. Assalamualaikum, apa kelayakan untuk kerjaya ini bermula dari SPM, ya. Okey, saya ada sebut tadi, tak silap saya 4 subjek saja, yang 3 yang utama, English, Physics dan Modern Maths. Okey, matematik moden, bukan matematik tambahan. Okey, dan satu lagi bahasa Melayu, yang itu tu memanglah sebagai standard kan. Jadi tapi yang 3 ini yang utama, ya, kalau ikut result SPM-nya. Sepanjang Kapten jadi pilot, apa pengalaman yang Kapten tak dapat lupakan? Mendarat cemas ke, apa ke? Setakat ni Alhamdulillah tidak ada apa-apa kecemasan yang mencemaskan ke? Sebab, apa nak kata, kalau sekali-sekala ada kita panggil minor fault, technical fault, itu tak mengapa. Sebab dalam kapal terbang ini, ianya dicipta, ianya direka dengan apa kita sebut banyak sistem redundancy. Kalau elektrik tu ada 2-3 generator. Satu generator kaput, ada lagi generator lain. Hidroliknya macam sekarang, apa nak kata, pesawat Airbus 330. Ada 3 hidrolik. Satu hidrolik bocor katakan, ada lagi 2 sistem hidrolik. Jadi nak kata kecemasan sampai semua 3 hidrolik bocor, tak ada sampai ke tahap itu, ya. Katakan kita panggil pneumatic system, ya, untuk pressurize kapal terbang tu. Kita ada dual bleed, kita ada 2 pack. Kalau satu ada problem, satu lagi dapat berfungsi dengan dapat meneruskan peranannya tu. Jadi nak kata ada kecemasan, tidak ada. Mendarat cemas pun tidak ada, Alhamdulillah. Sebenarnya kalau nak cerita bawa kereta ni lagi banyak kecemasan. Sebab bila bawa kapal terbang ni, saya dan lain-lain juruterbang dan lain-lain pesawat semuanya berdisiplin, semuanya ikut SOP, undang-undang udara, undang-undang daripada pihak kawalan udara, apa semuanya. Tapi bila bawa kereta tu, ada saja yang tiba-tiba masuk depan, ada yang tiba-tiba break, ada yang macam kalau drive pergi KLIA kan, ada kita panggil JPJ punya AES tu. AES tu hanya akan ambil gambar kereta yang memandu melebihi 110 km sejam. Dan kalau ikut teori mereka kata kadang-kadang dibagi buffer, ya, toleran lah, 10 km sejam. Maknanya 120 km sejam ke atas baru kamera tu akan ambil gambar. Tapi kita ada manusia yang bawa kereta, duduk lane kanan, bawa 110, kemudian dia perasan ada kamera tu, tiba-tiba time tu juga dia break. Kita kat belakang pun kena break mengejut. Kan, padahal dia bawa 110, bukannya dia lagi laju pun. Okay, kita kata itu kecemasannya kan tu, tiba-tiba kena break, padahal jalan kosong saja tu. Okay, sebagai contoh. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Kelayakan untuk menjadi seorang pilot bermula dengan selepas result SPM hinggalah menjadi seorang pilot. Jazakallah khairan. Bila nak bawa keluar buku agama baru? Okey. Yes. Tapi selain keputusan SPM, ada banyak lagi kita kata ujian-ujian yang akan dilakukan oleh syarikat penerbangan tersebut bagi memastikan kandidat itu betul-betul layak untuk menjadi pilot, ya. Okay. Bukan sekadar-kadar SPM saja. SPM tu mungkin sekadar penilaian yang awal saja. Antara lain juga ada ketinggian. Antara lain sekarang ini dah boleh pakai cermin mata. Bila nak mohon jadi pilot, zaman saya dulu tak boleh. Tapi cermin mata tu ada batas dia punya ketebalan macam mana ke. Kalau tebal macam kita kata kanta pembesar tu, yang tu tak boleh lah tu. Ya. Bila nak keluar buku baru, sedang menulis sekarang ni, insya-Allah, ya, saya cuba terbitkannya, keluarkannya sebelum hujung tahun ini, insya-Allah. Kenapa Kapten masih berminat terus menjadi pilot? Sesetengah orang selepas menulis buku dan popular, mereka berceramah sepenuh masa dan menjadi influencer program umrah, korban dan telaga perigi, projek perigi di Kemboja, endorse produk Islamik dan sebagainya.
Okey, soalan yang baik. Alhamdulillah. Prinsip saya, kalau seseorang itu hendak mencenderungi dalam bidang agama, dia kena ada sumber pendapatan yang berasingan. Jangan jadikan agama itu sumber pendapatannya. Sebab kalau agama itu menjadi sumber pendapatannya, dia akan ajar, dia akan tulis apa yang masyarakat nak dengar, apa yang masyarakat nak baca, supaya bukunya laris, supaya dia dapat jemputan ke masjid dan surau. Itu masalahnya sekarang ni. Sekarang ini masalahnya, maaf kata para ustaz, para ustazah ya, maaf kata, kebanyakan ustaz dan ustazah mereka dalam bidang agama, dan bidang agama itulah pendapatan mereka. Jadi nak tak nak mereka terpaksa ajar apa yang masyarakat nak dengar. Kalau mereka nak ajar yang hakikatnya daripada Al-Quran dan hadis, orang tak nak dengar. Masjid tak nak jemput. Sampul surat tak dapat. Okay, bidang agama ni, bagi ceramah ni adalah satu bidang kita kata lumayan juga. Purata ya, purata di Lembah Kelang, purata, sebab saya tahu, saya pun dapat jemputan, purata satu kuliah dapat RM400. RM400. Saya bagi satu contoh hari yang biasa. Kuliah subuh satu. Kuliah duha untuk muslimat satu. Kuliah zuhur di pejabat satu. Kuliah pukul 3 petang sampai asar untuk muslimat satu. Kuliah maghrib satu. Satu hari 5 kuliah. Kalau 400, okey tak apalah, tinggi sangat tu. Actually 400 tu standard, yang lagi tinggi ada. 4 kali 5, RM2,000 satu hari, tax free. Dan you boleh cakap benda yang sama. Sebab ianya lokasi yang berbeza-berbeza. Bawa aja hadis 40 Imam Nawawi. Tempat yang pertama syarah hadis pertama, tempat kedua syarah hadis kedua, tempat ketiga syarah ketiga, apa semua tu. Dan jangan sentuh benda-benda yang sensitif. Jangan sentuh benda-benda yang orang tak mau dengar ke apa ke. Jadi bila agama tu menjadi sumber pendapatan, nak tak nak dia akan ajar apa yang orang nak dengar. Sebab kalau dia ajar apa yang hakikatnya apa ke, apa nak kata kebenaran berdasarkan Al-Quran dan hadis ke, tak boleh. Orang tak nak jemput. Bukan sekadar nak jemput, Jabatan Agama Negeri pun tak nak bagi tauliah. Tulis buku pun sama juga. Penerbit pun sendiri akan mencari judul-judul yang selari dengan masyarakat supaya dapat demand, supaya ada pembeli. Kalau you tulis judul yang macam saya tulis tu dengan footnote ke apa ke, oh heavy, orang tak nak baca, kami tak nak terbit. Okay, orang tak nak baca. Jadi saya, walaupun alhamdulillah dalam bidang penulisan ke apa ke, saya tetap kekalkan kerjaya saya ini sebagai sumber income. Jadi dalam bidang agama saya boleh sampaikan dengan bebas. Saya tidak akan takut ia mengganggu periuk nasi saya. Sebab benda ni saya bukan sembang kosong, saya bukan buat tuduhan saja. Sebab kadang-kadang memang saya jumpa dengan imam masjid ke, ustaz ke, kenapa ustaz dalam persoalan ni ada gini. Dia jawab apa tahu? Ya, saya tahu. Tapi benda ni kita tak boleh cerita. Kita benda ni tak boleh cakap pada masyarakat. Ish pula, dah habis sampai bila masyarakat nak tahu? Kan? Kena pula masyarakat kita ni kalau nak lagi famous, you bagi petua-petua. Petua murah rezeki, petua cepat dapat anak, petua tu. Sebab masyarakat ni suka petua. Dia tak suka kita baca ayat Quran, kita baca hadis dikeluarkan oleh Ahmad dengan sanad yang hasan apa semua. Ish, apa heavy ni? Kan, you cerita. Lepas tu kesimpulannya apa kata? Kesimpulannya apanya? Ya. Jadi bagus soalan tadi tu. Saya memang sengaja tidak mahu sebab saya nak pendapatan saya ni bebas daripada agama. Supaya agama saya ajar. Tak laku pun tak apa. Okey, tak ada orang beli pun tak apa, asalkan saya dapat sampaikan apa yang Allah dan Rasulnya nak yang nak kita sampaikan, bukan apa yang masyarakat nak dengar ya. Jadi sebab tu saya masih kekalkan kerjaya saya. Seandainya katakan cabaran ekonomi ke apa ke, saya pun tidak dapat lagi meneruskan kerjaya bersama Malaysia Airlines. Saya akan cuba mencari kerjaya yang lain sebagai sumber pendapatan. Macam sekarang ni pun saya sedang menulis buku terbaru saya sedang menulis dalam suasana cabaran ekonomi apa semua tu. Buku itu pun insya-Allah bila sudah terbit saya akan edarkannya secara percuma saja. Okey, buku-buku saya kalau tuan-tuan dan puan-puan tengok bahagian copyright tu dialu-alukan, membuat salinan dan menyebarkannya secara percuma. Copyright nama saya. Dialu-alukan. You can
distribute, you can print, you nak ambil sebahagian masuk dalam buku, you nak buat apa, ada orang siap print sendiri jual, tak apa, silakan, tak apa. Yang saya nak ialah sebarkan ilmu. Sebab ini kita sebut sebagai apa? Nombor satu, supaya kita dapat sebarkan ilmu yang benar. Nombor dua, menjadi pelaburan saya di hari akhirat. Tuan-tuan dan puan-puan semua ya, kalau saya tulis buku, kemudian saya ambil bayaran royalty, agak-agaknya pahala saya dapat ke tidak? Kalau saya bagi kuliah, kemudian saya ambil bayaran, agak-agaknya dapat pahala ke tidak? Kalau tuan-tuan sendiri volunteer untuk vacuum kapet di masjid, di surau ya, sempena hari Jumaat ke apa kan, nanti solat Jumaat orang ramai. Anda vacuum. Lepas dah habis tu anda jumpa AJK masjid minta RM50 upah. Anda dapat RM50, tapi agak-agaknya dapat pahala lagi ke tak? Jadi saya antara sebab lain ialah saya nak tulis buku free, saya nak buat video free, saya bagi kuliah free, saya tak minta bayaran. Kalau tempat orang jemput kuliah tu jauh, saya minta bayaran sekadar cover minyak dengan tol saja. Sebab ilmu yang saya sampaikan ni ialah peraburan saya di hari akhirat. Sama-sama kita tahu sabda Nabi SAW dalam Sahih Muslim bahawa apabila kita ni meninggal dunia, terputuslah semua amalan kecuali 3. Ilmu yang dimanfaatkan, sedekah jariah dan doa anak yang soleh. Jadi ilmu tu kalau saya sampaikan, selagi mana orang amalkan, selagi itulah saya dapat pahala. Tapi kena hati-hati. Kalau saya ajar benda yang salah, saya tulis benda yang salah, saya dapat dosa, dan selagi mana orang dah buat benda salah tu, saya continue dapat dosa. Ya. Okey, panjang pula cerita. Bila bahasa agama jadi semangat lain macam ya. Jadi kenapa, inilah sebabnya saya masih kekal sebagai seorang juruterbang. Kalau roster A330 dan A350, macam mana Kapten bezakan untuk operate? Okey. Jadi saya ni rated untuk bawa 2 kapal terbang, Airbus 330 dan Airbus 350. Macam mana nak tahu ialah bila roster itu keluar, di tepi tu ada ditulis jenis kapal terbang. Ada ditulis jenis kapal terbang. Dan kalau tak tulis pun tak apa, sebab kita tahu, sebab A350 ni dia long distance. Kalau ke London tu memanglah A350, itu bukan A330. Okey. Kalau ikut senario di Malaysia, apa peluang dapat employment untuk yang berusia 40-an tapi dah ada ATPL dan lepas requirement asas? Zero pengalaman tu susah. Sebab kalau dah umur 40 dan ada ATPL tapi ada pengalaman, lazimnya kita sebut ada pengalaman dalam military, military pilot sebelum ni ya, ataupun ada pengalaman dalam airline lain. Kalau 40 tak ada pengalaman langsung, mungkin kalau dapat masuk pun sebagai co-pilot yang start daripada basic sekali. Okey, start daripada basic sekali. Jadi kalau umur 40 dah ada ATPL tapi zero pengalaman, yang ini ni tapi kalau nak try boleh, cuba saja, mohon. Kalau nampak ada opening di mana-mana airline, cuba saja apply, mana tahu kan ada rezeki di situ. Mana lebih senang? Agaknya ini tanya, mana lebih senang antara A330, Airbus 330 dengan Airbus 350? Dua-duanya ada kelebihan, ada kekurangan. Nak kata lebih senang tu tidak. Kalau mana lagi suka, saya lagi suka Airbus 350. Bukan apa, sebab dia lagi besar. Kokpitnya lagi besar. Mudah saya nak semayang dalam kokpit apa semua tu. Kalau A330 tu besar juga, tapi tak muat kalau nak semayang dalam kokpit. Saya kena keluar ke kabin kalau hendak semayang. Tak boleh nak follow Kapten, tempat saya internet tak menjadi, tenggelam timbul. Thank you atas perkongsian santai. Ada juga nak tanya, nanti tanya kemudian. Ni soalan, nak tahu model kereta paling Kapten suka dan kenapa? Kereta saya guna Volvo. Kenapa? Sebab safety feature-nya. Antaranya sleep detector, supaya bila saya balik flight, selepas flight yang panjang ke apa ke, kalau saya mengantuk ke apa ke, dia akan bagi warning yang saya ni mengantuk. Feature ni dalam kereta lain pun ada juga, tapi ianya optional, kena bayar lebih.
Kalau Volvo dah memang standard dalam situ. Dia ada sleep detector, dia ada mabuk detector. Okey. Pandangan Kapten tentang pencerobohan ruang udara Malaysia oleh Israel. Yang ni yang hari tu ke? Tak silap saya, semua pesawat bila dia masuk mana-mana ruang udara, dia mesti ada kelulusan. Dia dah file a flight plan terlebih dahulu. Ya? Jadi tak silap saya bukan pencerobohan tu. Jadi masuk tu dia telah pun minta kebenaran berdasarkan undang-undang udara tu. Kos apa yang sesuai untuk menjadi seorang pilot dan you mana? Tidak ada kos dan tidak ada universiti. Kalau nak jadi pilot, kita mohon di Akademi Penerbangan seperti di, kalau di Melaka, Malaysian Flying Academy. Di Kota Baru pun ada tak silap saya. AFC ke apa nama dia, di Langkawi pun ada ke. Dan kita belajar di situ untuk dapatkan lesen, yang lesen tu nama dia CPLIR, okay? Commercial Pilot's License with Instrument Rating. Commercial tu maknanya you boleh bawa kapal terbang yang bawa penumpang. Sebab dia ada private license juga untuk bawa kapal terbang kecil, sekadar 4 orang penumpang ke yang berguna propeller tu kan. Jadi tak masuk you mana-mana dan tak ada kos apa-apa. Saya ni sendiri tak masuk universiti mana-mana sebab daripada SPM direct saya jadi seorang pilot. Assalamualaikum Kapten, boleh share macam mana solat semasa dalam flight untuk penumpang? Contohnya di ruang mana dan jika tiada ruang macam mana? Okey, soalan yang bagus daripada sahabat pilot saya juga di sini. Tapi saya nak cerita dalam sesi ni panjang sangat pula. Okey, jadi saya ada video khas tentang wuduk dalam kapal terbang, solat dalam kapal terbang, puasa dalam kapal terbang. Boleh tengok dalam channel YouTube saya di bawah playlist kuliah umum ataupun The Kapten Session ya. Di situ tu ada saya dah buat videonya. Dan kalau nak baca buku pun ada saya tulis buku yang tajuknya Panduan Ibadah dalam Musafir Penerbangan. Kalau saya nak jelaskan di sini macam panjang sangat pula ya. Ada kekeliruan masyarakat antara jawatan kapten dan co-pilot. Ramai yang menyangka co-pilot bukan pilot. Boleh ulas kekeliruan ini? Okey. Dalam kapal terbang lazimnya ada 2 orang. Bukan lazimnya, semestinya. Kalau commercial flightnya semestinya ada 2 orang, kapten dan co-pilot. Kedua-duanya, termasuklah co-pilot, kedua-duanya layak dan telah dilatih dan memegang lesen dan layak untuk memandu kapal terbang tersebut dan boleh membuat pendaratan sehingga kan seandainya kapten itu kita panggil incapacitated, dia sakit jantung ke apa ke, sakit perut, asyik kena pergi toilet ke apa ke, co-pilot tu dia boleh memandu kapal terbang itu berseorangan dan melakukan pendaratan yang selamat di mana-mana lapangan terbang. Jadi co-pilot tu dia memang pilot. Cuma kita kata dia punya ranking tu kapten tu sebab dalam satu tim tu kita kena ada leader. Jadi ada kapten dan ada co-pilot. Tapi co-pilot ialah pilot juga dan dia memang kita kata mampu memandu pesawat tersebut sampai seandainya kapten tadi tak sihat ke apa ke, dia boleh memandu pesawat tu berseorangan dan melakukan pendaratan yang selamat di lapangan terbang yang terdekat ke bagaimana. Jadi co-pilot tu ialah pilot juga, nama saja co-pilot. Okay, jadi mungkin istilah lebih sesuai ialah first officer ya katakan. Kapten paling kerap flight ke negara mana? Tak adalah banyak sangat. Saya pergi mana yang Malaysia Airlines pergi. Okey. Berapa range gaji pilot? Okey, alhamdulillah tu tengok airline dia macam mana ke apa ke. Tapi nak cerita sekarang ni tak sesuai pula. Boleh kapten terangkan bagaimana menguruskan jet lag? Jet lag ini berlaku kerana perbezaan zon waktu. Okey, katakan kita terbang pergi ke ke London ke, beza waktunya 8 jam. Kalau pergi Auckland ke, ada beza waktu. Pergi Jeddah, ada beza waktu. Okey, menguruskan jet lagnya yang saya sendiri amalkan ialah apabila saya sampai ke destinasi, katakan saya sampai ke London, waktu tidur saya, waktu sarapan, waktu makan tengah hari,
waktu makan malam semua saya masih ikut waktu Malaysia. Saya tak ikut waktu London. Tidur ke, bangun tidur tu, saya masih ikut waktu Malaysia. Jadi macam mana nak tidur tu kalau matahari terang apa, dia orang di hotel dia orang panggil ada blackout curtain. Di mana curtain tu kita tutup sepenuhnya, jadi seolah-olah malam. Jadi itu caranya. Jadi ada jet lag tapi kurang sedikit. Tapi kejayaan pilot ni kita kata memanglah ada banyak jet lag itu yang banyak memberi kesan kepada kesihatan kepada rupa ke. Macam saya ni umur 50, nampak macam 60 kan. Bukanlah apa sangat, tapi ini jet lag ni pasal lah ni. Okay. Jadi nak kata uruskan tu boleh minimumkan saja. Nak kata jadi sifar tu memang susah. Captain ada pengalaman cemas tak semasa memandu, contoh penjaratan kecemasan. Alhamdulillah setakat ini tidak ada, semuanya baik-baik saja. Bagaimana Kapten boleh bermula dengan penulisan buku? Okey, saya mula menulis dulu tahun 98, tahun 99. Sebab saya ni minat mengkaji tentang agama, dan cara terbaik untuk mengkaji ialah tulis buku. Sebab bila tulis buku, anda akan memaksa diri anda untuk betul-betul mengkaji subjek itu sebelum tulis. Sebab bila tulis, kita akan share. Bila tulis, buku dah siap, kemudian kita akan share buku tu pada kawan-kawan ke apakah. Sebab mula-mula saya baru tulis, saya hanya share kepada kawan-kawan saja. Nah, bila kita nak share tu, kita kena pastikan benda tu betul. Sebab macam saya kata tadi, kalau saya tulis benda yang betul, dapat pahala, dan bila orang baca, dia pun amalkan, saya pun dapat pahala. Tapi kalau saya tulis benda yang salah, saya dapat dosa, dan mereka pun amal benda yang salah, dan dosa tu continuous kepada saya. Jadi, apa nak kata, bila menulis tu akan memaksa diri kita. Katakanlah saya nak tulis buku, ataupun anda nak tulis buku tentang sembahyang-sembahyang sunat. Kan? Kalau anda nak amalkan sendiri, mungkin anda cek 1-2 rujukan apa ke. Tapi kalau nak tulis buku untuk menjadi rujukan orang lain, anda akan berusaha semaksimum mungkin untuk pastikan bahawa apa yang anda tulis itu adalah paling dekat dengan kebenaran yang mampu anda mengkaji. Ya? Jadi menulis buku ini ialah satu cara sebenarnya untuk kita memaksa diri kita mengkaji lebih mendalam subjek itu. Ya? Jadi dari situ saya mula berminat tulis buku. Selain itu, menulis buku tu menjadi latihan minda kita. Sebab bila nak tulis tu, dia punya perah otak nak tulis tu lain macam tu. Kalau siapa yang pernah menulis kan, siapa yang pernah menulis ke, pernah tulis assignment ke, kalau buat master, PhD, pernah tulis thesis ke. Nak menulis tu kita panggil latihan minda lah sebenarnya, ya, untuk kita lakukan sesuatu yang bermanfaat, ya, untuk pastikan. Sebab bila tulis, kita bukan sekadar nak tulis, kita nak pastikan orang tu faham apa kita tulis. Kemudian kita nak pastikan tak ada double meaning dalam yang kita tulis tu. Jangan orang baca, dia ni lain ni, orang lain baca, dia baca faham kot lain pula, tersirat ke apa ke. Kemudian kita nak tulis supaya ianya menjadi menarik, supaya orang pun seronok nak baca. Jangan baca je, this is pain in the, tak boleh sebut, susah lah nak baca. Kita panggil apa? Not reader friendly. Jadi buku tu kenalah mesra pembaca, jadi orang pun selesa nak membacanya. Jadi semua tu, penulisan ni ada satu seni, ada satu art yang kalau kita usahakannya, ya, kita kata memang kita mengerah potensi kita ke arah yang betul-betul maksimum. Okey, dan ini kita kata sesuatu yang bermanfaat. Jadi bagi saya bila saya menulis, ianya memang satu latihan minda yang kita kata lagi baguslah daripada duduk tengok drama Korea ke, daripada duduk main game ke apa ke, kan. Terima kasih. Kita sampai pukul 10 saja, ya. Apakah ciri-ciri seorang pilot yang dicari oleh kebanyakan syarikat penerbangan? Yang ini saya pun tak pasti pula. Apakah ciri-ciri pilot, ya? Yang tadi tu kelulusannya, kemudian mereka ada ujian-ujiannya, tapi masa interview tu nak tengok, kita kata orang itu sikapnya macam mana, apakah yang suka belagak ke apa ke, ataupun yang berendah diri, ataupun yang langsung underconfident pun tak boleh juga. Tapi yang ini saya nak jawab memang agak susah sikit.
ada tak anak-anak kapten yang ikut jejak langkah dengan jadi pilot juga? Tidak ada. Okey, tidak ada sebab faktor kos latihan tu sendiri 380,000 dan mereka punya minat tu tak berapa mendalam sangat. Anak-anak saya yang dah kerja tu seorang tu minat memasak. Jadi dia jadi tukang masak di sebuah restoran. Jadi chef pakai topi besar apa semua tu kan. Seorang lagi dia suka bidang lain. Jadi saya tak nak paksa mereka masuk ke dalam bidang yang mereka tidak minat. Betul ke harga flight ke Borneo mahal sebab kena lalu ruang udara yang dikawal Singapura? Dan kalau betul, kenapa ruang tersebut dikawal Singapura dan bukan Malaysia, Indonesia? Sebenarnya semua ruang udara ni ada negara yang kawal dan semua negara itu pun memang ada charge-nya tu. Katakan kalau kita buat penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Narita lah sebagainya. Mula-mula ruang udara Malaysia Airlines kena bayar kepada Ministry of Transport yang menjaga tu. Okay. Kemudiannya kita masuk ruang udara Cambodia, kemudian ruang udara Vietnam, okay. Kemudian ruang udara Hong Kong katakan, kemudian ruang udara Taipei, Taiwan, kemudian ruang udara Jepun. Semua tu ada bayarannya, memang kena bayar. Okay. Kenapa Singapura yang kawal bukannya Malaysia ataupun Indonesia? Ini saya tak tahu kenapa yang kawal, tapi mungkin ada kaitan dengan kelengkapan. Sebab kalau Malaysia yang nak kawal, dia kena ada radar yang kontrol yang boleh mengawasi Laut Cina Selatan. Jadi Malaysia nak sediakan sistem radar itu satu cabarannya juga. Okey, tapi Malaysia mungkin tak kawal Laut Cina Selatan, tapi dia kawal ke arah ke barat itu. Sumatera ke atas apa semua tu ya. Kita ada radar yang di Langkawi apa semua tu. Jadi yang ni maaf saya tak dapat jawab dengan detail sebenarnya. Apakah kritikan paling teruk diterima kapten sebagai pilot yang kemudiannya aktif di bidang agama? Nak kata paling teruk tak ada, kritikan tu banyak. Kritikan tu kalau ianya bersifat ilmiah ke apa, saya beri perhatian sebab mungkin saya salah lalu dia nak betulkan. Tapi kalau sekadar hanya bermain-main, hanya dengan perkataan yang buruk apa semua tu, saya tak layan. Bahkan saya kesian kepada orang yang berkata sedemikian tu ya. Jadi kritikan ini saya pandang sebagai sesuatu yang bina. Orang kritik saya tak pandai Arab, saya berusaha belajar pandai bahasa Arab. Orang kritik saya tak tahu sekian-sekian ke, saya berusaha belajar. Jadi I take the criticism as something that is positive, yang membantu saya. Susah nak cari pilot atau kapten yang baca doa sebelum penerbangan. Apa pandangan kapten? Itu bergantung kepada, kita kata apa, undang-undang syarikat penerbangan tu juga. Sama ada boleh baca ataupun tidak. Okey. Masa PKP ni flight tak jalan, kapten buat apa? Okey, bagi Malaysia Airlines flight masih jalan. Okey, flight masih jalan sebabnya walaupun penumpang tak ada tapi kargo ada. Jadi macam saya masih lagi buat penerbangan Airbus A330, Airbus 350. Ketebang itu tingkat atas yang penumpang kerusi itu semua kosong, tapi bawahnya tu ada kargo. Bawahnya tu ada kargo dan kita masih lagi terbang ke sana kemari. Kalau tuan-tuan dan puan-puan order barang, Shopee ke Lazada ke, tengok barang tu from mainland China kan, lazimnya seminggu dah sampai. Itu bukan kapal laut tu, kapal laut sebulan baru sampai, seminggu sampai. Itu naik flight lah tu. Jadi masih ada kerja ya. Tapi di celah-celah tu kalau tak ada kerja, macam saya kata tadi, saya menulis, saya mengkaji dan saya membuat live video. 787 Dreamliner versus A350, yang mana lebih baik dari sudut teknologi, stability, masa, turbulence. Yang ini saya tak dapat jawab sebab saya tidak rated untuk 787 Dreamliner. Jadi saya tidak dapat untuk membuat perbandingan yang adil. Sekadar baca-baca majalah saja tak cukup ya. Kena seseorang itu dia mengkaji dua-dua tu secara adil, baru dapat dia bagi tahu mana yang sebenarnya lebih bagus dari sudut teknologi, stability dan sebagainya ya. Jadi waktu pun sudah pukul 10. Terima kasih atas minat, atas soalan yang dikemukakan. Saya harap dapat membantu persoalan-persoalan yang mungkin biasa ditanya ya dalam bidang kerjaya pilot ini.
Okey. Jadi insya-Allah kalau ada kesempatan lain saya akan datang kita akan buat lagi program ini, akan cuba bincang tentang kejayaan ni, mungkin tentang autopilot tu saya nak cerita dengan lebih mendalam sikit lagi. Mungkin tentang autopilot tu nak cerita lebih mendalam supaya orang faham ya. Sebab banyak yang bersangka kerja pilot ni mudah sebab autopilot je. Dia landing pun tak apa, ada autopilot je. Dia take off pun tak apa, ada autopilot je ya. Jadi ada salah faham di situ yang mungkin saya dapat berkongsi dengan lebih mendalam tentang sistem autopilot ni. Jadi sudah pun sejam. Kita sampai sini saja dulu. InsyaAllah kita berjumpa lagi. Saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Jadi kalau sesiapa yang berminat dengan video-video kuliah agama saya sebenarnya, boleh melawat ke saluran YouTube saya, search atas nama penuh saya hafizfirdaus.com. Kalau yang minat baca buku, Hafiz Firdaus. Okey, kalau YouTube Hafiz Firdaus bin Abdullah, kalau buku saya hafizfirdaus.com ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.